Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلهم الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dikumpulkan di sini pada malam ini untuk solat secara berjemaah. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali ialah solat fardu secara berjemaah selain daripada dakwah. Dan malam ni ambo ganti Ustaz Sarafi malam. Jadi insya-Allah pada malam ni ambo nak kongsi dengan tuan-tuan dan muslimat di belakang sana dua perkara. Yang pertama sekali berkenaan dengan ilmu sebagai pembakar semangat mudah-mudahan. Yang kedua berkenaan dengan fiqh, iaitu fiqh solat ketika sakit. Tu kena mikir sikit. Jadi insya-Allah sama-sama kita mikir malam ni. Tapi kita start dengan ilmu dulu. Jadi abang ambil ni daripada buku karangan Sahibus Samahah bekas Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang sebenarnya daripada karya Arab, namanya Ma'alim Irsyadiyah li Sinaati Talib Al-Ilm. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun diambil pengajaran dalam bahasa Melayu, tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Jadi amu kongsi beberapa mutiara daripada buku ni insya-Allah. Yang pertama sekali berkenaan dengan kelebihan ilmu. Sebab tu dalam kehidupan kita ni jangan kita sengkang ataupun jangan kita lekeh daripada ilmu. Biar dia jadi makanan dalam kehidupan seharian kita. Sebagaimana kita nak makan untuk hidup, kita nak minum untuk hilang dahaga, untuk tubuh kita, gitu juga ilmu ni kita nak untuk jiwa dan rohani kita. Perut dan tubuh kita mustahil pada adat untuk hidup tanpa makanan dan minuman. Maka gitulah jiwa kita tak boleh nak hidup molek tanpa ada ilmu. Jadi tiap-tiap hari biar ada input. Orang lain ni panggil input, maknanya barang ataupun ilmu yang kita boleh beramal insya-Allah. Jadi muka surat berapa dah tadi? Saya muka surat ni. Baik. Dalam satu hadis Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Jadi dia ada dua nama lah. Ada panggil Sunan Tirmizi, ada panggil Jami' Tirmizi. Dia benda tular tu. Tapi dia lain-lain sebab dia tengok dari dua sudut berbeza. Sunan Tirmizi pun yola, Jami' Tirmizi pun betul juga. Supaya nonde dengan waktu kocak lah. Benda tular. Tapi dua sudut yang berlainan. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis daripada Anas bin Malik, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pembantu Nabi. Maka dia kata, kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu fashakal muhtarif akhahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy la'allaka turzaqu bihi. Ini kelebihan ilmu. Terjemahannya, ada dua orang adik-beradik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka pergi jumpa Nabi untuk mengaji agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang lagi bekerja untuk mencari rezeki. Jadi seorang pergi jumpa Nabi untuk mengaji agama, seorang lagi kerja untuk cari rezeki. Kemudian saudara yang bekerja itu, hak kerja tadi, dia ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan saudaranya yang ditanggung.
sebab dia je hak kerja, hak adik-adik ataupun abang dia tu pergi ngaji ilmu dengan Nabi. Jadi dia rasa macam tak adil sebab dia kerja dan dia tanggung adik dia ataupun abang dia hak ngaji dengan Nabi. Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, la'allaka turzaqu bihi. Itu hak kita nak. Boleh jadi kamu direzekikan dengan sebabnya. Itu reply Nabi. Boleh jadi kamu direzekikan dengan sebabnya. Jadi boleh jadi sebab adik-beradikmu tu pergi ngaji ilmu agama dengan aku, sebab itulah kamu jadi murah rezeki. Maka daripada hadis Imam Tirmizi ni, apa yang kita boleh ambil ialah di antara cara untuk murah rezeki ialah sponsor ataupun bagi subsidi, kata orang lain ni, kepada orang yang ngaji ilmu, terutamanya ilmu agama. Tidak khusus ilmu agama, tapi sebarang ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ada pitih, kita ada harta, kita ada tanah seumpamanya, kita sponsor ataupun kita wakaf, sedekah seumpamanya. Sebab di antara kelebihannya murah rezeki. Mungkin kita kata saya ni nak mengaji rasa super payah, tak pandai dah contohnya. Tapi apa yang kita boleh buat, kita sponsor orang ngaji ilmu. Mungkin anak-anak kita, pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar sekolah agama dan sebagainya. InsyaAllah antara kelebihannya murah rezeki. Perkara yang lain berkenaan dengan ilmu, hak ni menarik. Dia ilmu ni kemuncaknya untuk takut kepada Allah. Itu tujuan ilmu. Lepas tu kalau kita tengok, nak banding ilmu zaman kita dengan ilmu zaman sahabat Nabi, dari segi kuantitinya macam banyak jauh zaman kita banding zaman sahabat Nabi. Kalau hamba tanyalah, zaman sahabat Nabi ada berapa butir buku tafsir, ada berapa banyak kitab hadis, ada berapa banyak buah kitab usul fiqh, kaedah fiqh, kitab sirah. So pun tak ada. Bahkan Quran pun tidak dibukukan lagi. Tapi apa beza dia dengan zaman kita? Beza dia sahabat Nabi takut kepada Allah dan mereka faham dengan ilmu. Maka daripada situ kata seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi yang alim dalam Quran. Dia ni tok guru besar Quran lah. Bukan tajwid saja, tapi berkenaan dengan ilmu Quran selain daripada Abdullah bin Abbas. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu al-khasyah. Kata dia, bukanlah ilmu tu dengan banyaknya riwayat. Maknanya bukanlah ilmu ni dengan banyak kuantiti, tahu go tu, tahu go ni, tahu. Bukanlah ilmu tu gitu, kata Ibnu Mas'ud. Tapi ilmu ni sebenarnya al-khasyah, takut kepada Allah. Lepas tu ilmu ni hak betul, kau banyak kita ngaji, kau banyak kita ada, kau banyak kita ulang kaji, natijahnya takut kepada Allah. Maka sebab tu niat dengan ilmu dan konten ilmu tu sendiri penting. Sebab tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya mana kita kembali kepada pencipta kita, insya-Allah. Perkara yang kedua nak bincang pada malam ni berkenaan dengan semaya, iaitu solat ketika sakit. Sebab apa hamba rasa terpanggil untuk bincang berkenaan dengan topik ni? Sebab kadang-kadang kita tengok setengah daripada orang, mungkin tidak sinilah, tempat lain, bila masuk hospital semaya ke tak semaya? Semaya, lepas tu pergi hospital. Bahkan dalam hospital buat apa? Qada lah. Mungkin dia kata gitu. Itu hamba rasa antara benda yang tidak jarang berlaku, dan itulah kesilapan. Sebab pada dasarnya solat ataupun semaya wajib selagi mana kita khabar. Gitulah bahasa mudahnya. Selagi mana kita khabar, selagi mana kita waras, selagi itulah kita kena semaya. Cuma mungkin persoalannya ada orang kata, saya nak semaya lagu mana ustaz? Dalam hospital ni ada beg air kecing, ada beg najis perut, kena darah, cadar, tak tukar 10 hari contohnya. Boleh ke semaya? Hak tu nak bincang pada malam ni, insya-Allah. Dan perbincangannya hamba ambil daripada Jahid. Ni bahan ni daripada Jahid, daripada unit dakwah Jahid. Hak kita jemput untuk bagi berkenaan dengan solat ketika sakit lah di hospital Kelabure tahun lepas ke awal tahun ni. Jadi dia ambil daripada Jakim, jadi translate ke bahan dia lah, jadi daripada Jahid. Jadi kos ni sehari daripada pagi sampai petang. Tapi hamba ambil ni benda-benda hak penting lah. Hamba rasa benda-benda hak bersifat praktikal untuk kita beramal dalam solat ketika sakit, insya-Allah. Jadi hamba punya pendekatan sebab dia bahan ni banyak.
dan dia banyak bersifat dalil dan sebagainya. Abang nak ambil benda hak praktikal dah, maknanya poin-poin utama. Baik, abang akan masuk melalui syarat sah solat ataupun syarat sah semaya. Dia sebenarnya solat lagi comel lah kita sebut, sebab solat ni istilah khusus dalam agama. Dalam agama Islam, dia ada beberapa istilah yang dipanggil sebagai istilah khusus dalam agama ataupun dipanggil mustalahat. Contohnya ad-din. Ad-din ni maknanya cara hidup, terjemuh ke bahasa Melayu lah, tapi sebenarnya di istilah khusus ad-din. Contoh lain, Islam, mukmin, iman, kafir, al-jannah contohnya. Itu istilah-istilah agama. Cuma kita boleh terjemuh, tapi terjemuh tu dia tidak tepat supaya bahasa asal. Jadi antaranya ialah solat. Maka sebab tu comel kita guna istilah solat, berbanding kita guna istilah semaya atau seumpamanya. Tidak ayat ke orang lain, hamba sendiri pun sebut semaya sokmo. Tapi hak comelnya solat, sebabnya dia istilah agama yang khusus. Baik, syarat sah solat ni harapnya interaksi dah ni, insya-Allah. Dalam mazhab Syafi'i ada berapa syarat sah solat? Hak ni fardu ain. Ada belakang ni dalam kitab fiqh ni. Daripada sekecil-kecil kitab fiqh sampai sebesar-besar kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ada berapa syarat sah solat dalam mazhab Syafi'i? Ada 5. Ada 5 syarat sah. Cara nak ingat, kita ingat rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun negara pun 5 juga. Syarat sah semaya 5. Jadi mudah nak ingat. 5 syarat sah semaya. Yang pertama, syarat sah solat dalam mazhab kita ada 5. Yang kedua, syarat sah bermaksud benda hak kena ada untuk menjadikan solat kita tu sah. Kalau benda tu tak ada, solat kita tak sah. Gapo dia beza syarat dengan rukun? Setengah orang tanya, gapo beza syarat dengan rukun? Rukun pun kena ada juga. Kalau tak ada rukun, tak sah semaya. Syarat pun kena ada juga. Tak ada syarat, tak sah semaya. Gapo beza syarat dengan rukun? Bezanya ialah, kata ulama fiqh, syarat ialah benda hak kena ada tapi tidak menjadi sebahagian daripada semaya. Rukun benda hak kena ada tapi menjadi sebahagian daripada solat. Contoh, kita pergi beli nasi khabu pagi esok. Nasi khabu mana hak dekat sini? Di ni jauh kat lah tak? Alah kat ni. Nasi khabu mana sini? Hak dekat dengan Lun dia. Banyak sangat. Panji. Macam ada nasi khabu Panji. Kita nak beli nasi khabu, tapi dia bukan nasi khabu saja kepada kita. Dia akan nasi khabu dengan ada buku. Kita makan nasi ke makan buku? Makan nasi. Tapi buku kena ada ke? Tak payah ada buku. Kena ada. Kena pergi kan? Kena pergi terapun lagu tu nasi. Maka buku tu syarat, nasi tu rukun. Ibaratnya gitu. Maka syarat sah benda kena ada tapi tidak menjadi sebahagian daripada solat tu sendiri. Manakala rukun, benda menjadi sebahagian daripada solat. Secara sepitah lalu, dalam mazhab Syafi'i ada 5 syarat sah solat. Yang pertama, suci daripada najis. Yang kedua, suci daripada hadas. Yang ketiga, menutup aurat secara sempurna. Bukan buku aurat, bukan tutup secara jarang. Tak kira tu, mana tidak sempurna. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, yakin masuk waktu. 5 ni. Mana sebelum kita semaya, kita kena pastikan 5 ni ada dulu. Mana-mana syarat kurang, tak sah solat kita di sisi mazhab Syafi'i. Ataupun secara umumnya dalam agama kita gitulah, kena ada 5 perkara tadi. Baik. Seterusnya, kalau kita tengok hak amu sebut tadi, suci daripada najis dengan suci daripada hadas. Gapo beza hadas dengan najis? Gapo beza hadas dengan najis? Katakanlah baju kita kena darah. Baju kita kena darah. Darah tu hadas ke najis? Najis. Hadas ke tak hadas darah tu? Bukan hadas. Najis tapi bukan hadas. Bermaksud kita kena cuci baju kita ataupun tukar baju baru, tetapi tidak perlu ambil wuduk semula. Contoh yang kedua, ketuk. Ketuk tu hadas ke najis? Bunyi S di belakang. Temu dua-dua hadas dengan najis tu S belakang. Jadi ketuk tu ialah hadas.
Ketuk tu ialah hadas. Bermaksud kita kena ambil air semaya semula, tapi kena basuh dah tempat ketuk? Tak kena basuh tempat ketuk. Buang air kecil ataupun kecing. Kecing ini najis ke hadas? Dua-dua, najis dan hadas. Sebab tempat kecing kena basuh, air semaya pun kena ambil semula. Maka tu beza dia. Secara umumnya najis ni kotoran duduk luar, hadas kotoran duduk dalam. Maka nak mengangkat najis menggunakan air mutlak, nak mengangkat hadas menggunakan air juga, tapi dikira sebagai wudu. Mudahnya gitu. Tu beza dia. Kita mungkin tahu dah ni, sambung secara sepitah lalu, mungkin untuk kemah ataupun semabu mana-mana. Dalam konteks orang sakit, baik dalam konteks orang sakit, hamba sebut dah tadi, hamba akan pergi ikut syarat sah. Yang pertama sekali syarat sah kita bicara tadi, suci daripada najis. Bermaksud kalau kita nak semaya, 3 benda yang kena suci daripada najis. Suci berarti benda tu tak duduk sekali, itu maksud suci, maknanya terlepas daripada benda tu. Yang pertama tubuh, yang kedua pakaian, yang ketiga tepat, yakni tempat kita solat ataupun ke tempat kita sujud. Kawasan tu dah. Contoh, katakanlah kita semaya depan, ada tahi kucing di tiang hok ngelah sekali sebelum pintu masuk tu. Tahi kucing. Tahi kucing tu najis lah. Batal ke duduk semaya kita? Kita semaya depan, tapi tahi kucing duduk belakang dekat tiang. Sah ke tak sah semaya kita? Sah. Yalah ke sah, sebab ada najis belakang tu. Ada najis, tapi tak kena pada tempat solat kita. Maka sebab tu dia 3 tempat tadi. Tempat solat, badan dan pakaian. 3 tu. Baik, dalam konteks orang sakit, biasalah bila kita masuk hospital kena darah. Kalau tak kena darah pun kena nanah. Tak kena nanah pun kena dua-dua, darah dan nanah. Pas nak semaya lagu mana ustaz? Contohnya. Baik, sini hak kita nak bincang. Maka sebelum masuklah kepada perbincangan kita, suka untuk ambo sebut, bila mana kita sakit, konsep yang kita pegang ialah darurah ataupun keperluan. Darurah ataupun keperluan. Maknanya benda yang kita buat, ibadat yang kita amalkan, pendapat yang kita pegang berdasarkan keperluan. Dalam keadaan kita perlu. Ambil contoh lain. Katakanlah kita pergi buat umrah ataupun buat haji, insya-Allah tahun depan, amin. Mana tak buat haji lagi. Kalau buat haji dah pergi ke orang lain lah untuk buat haji pula. Tahun depan contohnya, kita pergi Mekah. Bila pergi Mekah, antara ibadat ataupun rukunnya tawaf ifadah. Bila kita tawaf Kaabah, setuh dengan orang puai tanpa berlapik. Biasanya mutawif pakai kata gapo? Berhenti ambil air semaya semula ataupun sudah yang tawaf tu. Setuh dengan orang puai ni tanpa berlapik. Berhenti ke sudah tawaf? Sudah tawaf. Boleh sudah ke? Mungkin setuh orang puai ni batal lah air semaya. Bagaimana gitu? Maka jawabnya pada ketika tu, kita pegang pendapat tak batal air semaya. Setuh dengan orang puai tanpa syahwat. Apa tukar pendapat pada waktu tu? Sebab waktu tu dalam darurah ataupun keperluan. Tu hak naknya, poin yang mu nak pergi situ. Maka dalam ketika kita sakit, keadaan itu ialah keadaan darurah. Pendapat yang kita pegang ialah pendapat yang membolehkan kita semaya ataupun kita solat dalam keadaan kita sakit. Mana tu kita punya skop kita. Maknanya pendapat hak boleh kita beramal supaya boleh kita semaya. Jangan ambil pendapat hak menyebabkan kita tak boleh semaya. Kita ambil pendapat yang menyebabkan kita boleh semaya ataupun kita boleh solat tanpa perlu qada. Baik. Berkenaan dengan najis tadi, dalam mazhab Syafi'i, katakanlah kita cuci darah, cuci najis, maka wajib untuk suci daripada 3 tempat tadi, tubuh, pakaian dan tempat solat. Tiga-tiga tu tak boleh ada najis, baru boleh semaya secara sah. Maka katakanlah kita cuci, tak mampu untuk bersihkan najis, maka di sisi mazhab Syafi'i, mazhab kita pegang secara banyak tepatnya, wajib tunai solat hormat waktu dan ulang semula solat selepas kita sembuh. Itu keadaan dalam mazhab kita, bukan qada. Setakat hak among ngaji tak ada hak kata tak apalah masuk hospital kita tinggal gitu, lepas balik rumah
qada balik. Setakat kata jumpa tak ada pendapat ulama kata gitu. Kecuali tak khabar lah. Tersebut dah awal tadi, tak khabar dia suku kira. Jadi kalau kita khabar ikut pendapat mazhab kita, tak boleh bersihkan najis, wajib solat, tapi solat hormat waktu. Sihat kena qada balik. Kalau tuan-tuan nak pergi hak tu, pergi, tak ada masalah. Tapi di sini kita berada dalam keadaan darurah dan kita boleh pergi pendapat lain hak membolehkan kita solat dan tak perlu qada. Iaitu dalam bab najis ni, pendapat hak kita pergi ialah pendapat daripada mazhab Maliki dalam konteks najis. Pendapat daripada mazhab Maliki, iaitu bila mana ada najis, sama ada pada tubuh kita ataupun pada pakaian ataupun pada tempat solat, sama ada atas katil ataupun di ruang solat di dalam ward hospital, kita pun cuci, tak boleh nak cuci. Maknanya tak ilir darah tu ataupun najis tu tak boleh nak buang contohnya. Dan baju tak ada dah, hak tu hak kita ada. Maka boleh solat ikut mazhab Maliki, bersihkan setakat hak mampu, kita semaya dan tidak perlu qada semaya kita. Tu beza dia. Kalau mazhab Syafi'i kena semaya juga, tapi semaya hormat waktu dan wajib qada lepas daripada tu. Kalau ikut pendapat mazhab Maliki dalam konteks orang sakit, semaya semampu kita, bersih setakat yang mampu, tak perlu ulang solat. Sebab itu satu kemudahan mengikut qaul dalam mazhab Maliki berkenaan dengan najis. Lepas nak pilih hak mana? Atas kita lah. Tapi hak pentingnya kena semaya, tak ada qada. Itu penting, tak ada qada. Qada juga kalau ambil semaya hormat waktu, qada lah. Tapi bukan kata tak semaya terus, tak ada. Semaya tu ada, cuma sama ada qada balik ataupun tidak qada balik. Bergantung qaul ataupun pendapat mana yang kita pegang. Qaul tu makna pendapat lah. Baik, itu syarat sah yang pertama. Kalau tuan-tuan ada soalan ataupun muslim ada soalan, boleh tanyalah sepanjang perbincangan kita ni, insya-Allah. Syarat sah yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Kita bicara dah tadi, najis kotoran duduk luar, hadas kotoran duduk dalam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau mau sebut secara mudah lah, hadas kecil ni ialah kotoran dalaman yang akan duduk bersama kita bila mana kita tak ada air semaya. Bila mana kita tak ada air semaya, automatik kita berhadas kecil. Maksudnya keadaan asal kita sentiasa berhadas kecil. Siapa kita akad hadas tu, itu hadas kecil. Dia beza dengan hadas besar. Hadas besar kita buat benda hadas besar, baru hadas besar tu mari. Baik, apapun dua-dua tak boleh hadas belaka. Suci daripada kedua-dua ni kalau kita nak sah semaya kita. Maka di sisi mazhab Syafi'i serupa juga. Katakanlah kalau contohnya duduk di hospital, gapo keadaan yang menyebabkan kita sentiasa berhadas ataupun susah untuk kita mengangkat hadas. Contohnya aksiden. Orang aksiden balut. Ada setengah tu mungkin balut sikit, setengah hok kuat tu balut spermia contohnya. Mungkin tepuh kuat sangat. Contoh aksiden. Maka payah untuk ambil air semaya. Maka tu contoh keadaan yang berlaku dalam hospital. Maka apa yang boleh kita buat? Bila mana kita balut, contohnya sebab aksiden atau sebab luka atau sebarang keadaan yang menyebabkan kita kena pakai balut, ataupun dalam bahasa fiqh dipanggil sebagai, tak ingat istilah jabirah. Maknanya pembalut. Jadi bila mana ada pembalut, kaedah dia gini, kita tengok balut kita tu sikit ataupun banyak, sikit balut ataupun banyak balut. Katakanlah tempat balut tu sikit sahaja dan tempat balut tu melibatkan anggota wuduk. Kalau tempat balut tidak melibatkan anggota wuduk, tak ada masalah lah, ambil air semaya seperti biasa. Tapi kalau tempat balut tu melibatkan anggota wuduk, contohnya jari kelingking alik kanan, aksiden jatuh balut, tempat tu tak boleh kena air, kata doktor. Kalau kena air bawa mudarat. Maka apa yang perlu kita buat, mengikut pendapat hak mudah, kita ambil air semaya serupa biasa. Ambil air semaya serupa biasa, tempat hak kena balut tadi, kalau boleh lalukan air, cukup lalukan air sahaja di atas pembalut tadi. Tapi katakanlah tempat balut tu tak boleh kena air. Kalau kena air jadi mudarat. Contohnya doktor kata kena air ni, kalau kena air jadi borak. Daripada so jari kena balut so tangan. Contohnya tak. Tapi tak jadi lagi tu. Tapi kalau jadi lagu tu contohnya, maka tak boleh kena air. Bila tak boleh kena air, abaikan sahaja. Adakah kena ganti dengan tayamum?
tak perlu ganti dengan tayamum, mengikut pendapat hak mudah untuk kita pakai dalam keadaan darurah. Kalau ikut kitab Matlaq Badrain, setakat hak ambo ingat, ya, kena ganti dengan tayamum. Bahagian mana hak tak boleh kena air semaya. Tapi kita ambil pendapat mudah dalam konteks kita sakit ni, tak perlu ganti dengan tayamum. Maknanya kalau balut tu sikit, mana kita ambil air semaya seperti biasa, tepat hak ada balut tu, buat lalu dengan air. Kalau tak boleh kena air, abaikan. Maknanya jari clicking hak balut tadi tak payah kena air, pakai dengan gitu dah. Sah tak semaya? Sah. Kena qada ke tak payah qada. Mudah. Itu satu contoh bila mana kita tak mampu untuk mengangkat hadas dengan sempurna. Mana sebahagian kecil tak kena air dimaafkan dan tidak perlu ditayamumkan. So, tapi katakanlah keadaan yang kedua, mana pecah dua lah. Yang pertama tu balut sikit. Yang kedua katakanlah balut tu banyak. Contohnya pala balut, tangan sampai siku balut, kaki pun balut juga. Tinggal ibu jari lah, loleh-loleh gerak gitu. Ibu jari kaki kanan contohnya. Hak lain semua balut belaka. Tak boleh nak ambil lah air semaya. Maka pada ketika tu, kalau boleh tayamum sahaja. Tidak perlu untuk berwuduk. Mana tak perlu kita sapu ataupun basuh dengan air semaya tempat kaki hak tak kena balut, tak payah. Sebab apa? Sebab majoriti anggota wuduk kita berbalut. Disebabkan balut banyak, tayamum. Adakah kena ambil air semaya? Tak payah ambil air semaya dah. Cukup dengan tayamum sahaja. Solat seperti biasa, sah ke tak? Sah. Adakah kena qada? Tak payah qada. Jadi maknanya dia bergantung kepada balut tadi. Balut sikit ke balut banyak? Kalau balut sikit, ambil air semaya. Kalau balut banyak, tayamum. Katakanlah tak boleh dua-dua. Air semaya tak boleh ambil, tayamum pun tak boleh juga. Berat benar tu. Tak, maknanya bukan aksiden saja, capur penyakit lain. Tak tahulah COVID ke Ebola ke apa. Capur banyak penyakit. Doktor kata tak boleh, air tak boleh kena, debu pun tak boleh kena juga. Contohnya, setuh pun tak boleh. Orang tak nak setuh pun. Contohnya. Pas lagu mana? Maka ketika tu barulah solat hormat waktu. Ketika tu baru mari solat hormat waktu. Berarti tak ada pilihan dah. Semaya kena semaya juga, bukan qada, kena semaya. Tapi masa sihat kena qada balik. Sebab apa? Sebab pada waktu tu kita tak boleh nak ambil air semaya dan tidak mampu untuk bertayamum juga. Maka itu keadaan yang ketiga lah. Maknanya tak mampu untuk ambil air semaya dan tak boleh juga untuk bertayamum. Baik, jadi itu syarat sah yang kedua, berkenaan dengan orang sakit. Suci daripada hadas. Kita tak mampu buat dengan sempurna, tengok kepada keadaan kita. Adakah balut sikit ataupun balut banyak. Balut sikit ambil air semaya seperti biasa, tinggal tepat tak boleh kena air. Kalau boleh kena air, lalukan sahaja. Kalau balut banyak, ganti dengan tayamum tanpa perlu berwuduk pada anggota yang sedikit itu. Baik. Syarat sah yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat. Dalam agama kita, bila mana kita kata menutup aurat, dia merujuk kepada tutup di dalam solat dan di luar solat, dua-dua sekali. Dan aurat bermaksud keaiban. Jangan kita tukar dengan aurat. Aurat atau orang tu sakit aurat, ya aurat kata. Ada, tak ada kaitan. Aurat lain, aurat lain. Aurat tu bergantunglah. Mungkin setengah orang sakit aurat tu makna sakit pinggir dan sebagainya. Tapi aurat di sisi syarak bererti aib. Lepas tu bila mana dalam agama kita kata jangan tengok aurat ataupun wajib tutup aurat, dia merujuk kepada keaiban. Berarti jangan tengok keaiban, kena tutup keaiban. Mana orang tunjuk aurat, berarti dia tunjuk keaiban. Itu makna aurat. Baik. Jadi dalam agama kita, di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, aurat lelaki secara umumnya, aurat lelaki di antara pusat hingga lutut. Termasuk kedok pusat dengan lutut, termasuk sekali. Apa termasuk sekali? Untuk menyempurnakan penutupan aurat tu. Mana katakanlah kita kata antara pusat hingga lutut. Kalau pusat tak masuk, lutut tak masuk. Lepas tu lagu mana nak sempurnakan tutup aurat tu? Maka dia kena masuk juga. Maka benda ni mari dengan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mana benda wajib hak tak sempurna dengannya, makanya tu menjadi wajib. Jadi maknanya kalau tak tutup pusat dengan lutut, aurat tak tutup dengan sempurna, maka kena tutup pusat dengan lutut. Yang main gitu kaedahnya. Jadi itu untuk lelaki, mudah. Untuk wanita maklum, semua tubuh kecuali muka dengan tapak tangan. Kecuali muka dengan tapak tangan, termasuk sekali belakang tangan. Lagu mana dengan tekuk?
ataupun bahagian hak di antara muka dengan tekuk, apa kita panggil sini? Dagu contohnya. Maka situ timbul ihtimal. Ulama fiqh panggil ihtimal. Ihtimal ni maknanya kemungkinan, mungkin. Yakni boleh jadi benda tu aurat, boleh jadi benda tu bukan aurat. Jadi hak selamatnya tutup sekali. Yakni benda hak di bawah daripada muka. Maka itu untuk muslimat, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan, termasuklah belakangnya. Dalam isu orang sakit, ke dia hak berlaku. Okey, sebelum tu, bila mana kita kata menutup aurat, dia ada beberapa syarat. Ini bukan untuk semaya saja, termasuklah di luar daripada solat. Yang pertama sekali, aurat ataupun keaiban tadi tutup. So, yang kedua, tidak ketat. Katakanlah tutup tapi nampak ketus, sebutir aurat yang ditutup itu, maka adakah dikira tutup aurat? Tak. Dia dikira sebagai buku aurat, tidak tutup aurat. Dua, maknanya longgar, tidak ketat. Syarat yang ketiga tutup aurat, tidak jarang. Mana katakanlah tutup belaka, longgar dah, tapi nampak supaya tak pakai apa-apa. Contohnya, nampak supaya tak pakai apa-apa ataupun jaga sangat, maka tidak dikira sebagai tutup aurat. Dan yang keempat, hak ni tambahanlah, tidak menyerupai agama lain. Tidak menyerupai agama lain. Katakanlah kita pakai satu pakaian, benda tu menyerupai khusus untuk upacara agama lain, maka tak boleh. Bukan sebab aurat sebenarnya, tapi sebab menyerupai agama lain. Daripada sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa hak menyerupai suatu kaum, maka dia daripada kalangan mereka. Dan ada syarat yang kelima. Ini dari segi pemakaian lah. Mana kitabul libas ataupun berkenaan dengan pakaian. Tidak aurat khusus tapi berkenaan dengan pakaian. Satu jenis pakaian terutama untuk perempuan. Kadang-kadang mungkin kita tak khabar, tapi pakaian gini dilarang dalam syariat. Dipanggil sebagai libasus syuhrah. Itu istilah dia. Libasus syuhrah. Apa maksud libasus syuhrah? Suatu pakaian yang kalau kita pakai, dia boleh mendatangkan fitnah. Dia boleh mendatangkan fitnah. Dia panggil libasus syuhrah. Maka tu dilarang dalam syariat. Contoh, katakanlah kita pergi di satu tempat tu orang pakai pakaian hak biasa-biasa. Contohnya pakaian baju hak gelak ke, kelabu ke, baju hak biasa. Tapi bila kita mari tempat tu, kita pakai baju sinar. Contohnya tu, maknanya warna emas alik atas, warna perak alik tengah, warna gangsa alik bawah. Maknanya pecah mata. Contoh siapa gitu. Dan benda tu boleh menimbulkan fitnah. Maka tu contoh pakaian yang dilarang. Walaupun benda tu dikira menutup aurat, dipanggil sebagai libasus syuhrah. Maka daripada situ kita boleh tahu bahawa dalam agama kita, dia bukan mengajar semaya saja, tapi dia ajar sampai bab berpakaian juga. Dari segi umum lah, ataupun dari segi kita kata dawabit, ataupun benda yang bersifat prinsip sahaja. Dia tidaklah khusus, tapi benda yang bersifat prinsip. Baik, balik kepada orang sakit. Jadi apa isu aurat dengan orang sakit? Biasanya kalau kita pergi hospital, kita bawa kedok baju Melayu, bawa kedok kain sarung, ada. Ataupun mungkin muslimat tak bawa pun kain telekung. Nama kata ustaz, saya bukan tak semaya, saya nak solat, tapi tak ingat bawa kain telekung. Qada lah, pasti hak muta lagi. Contohnya, sebab kita garanti boleh sihat tu. Ataupun mungkin muslimin pergi, ataupun orang lelaki masuk hospital, tak boleh semaya. Tak boleh semaya kita ni. Doktor kata 2 hari ya, tak apa, metah ya 2 hari, berjelek mari di rumah lah. Contohnya, tak bawa kain sarung. Tak boleh. Sebab apa? Sebab syaratnya bukan pakai kain sarung, bukan pakai baju Melayu, bukan pakai kain telekung, tapi syaratnya ialah menutup aurat. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita boleh guna benda yang ada dalam hospital. Segala benda yang ada dalam hospital untuk menutup aurat kita. Contohnya kain selimut boleh pakai, baju orang sakit, kain orang sakit, pakaian orang sakit, benda yang terdapat dalam hospital kita boleh pakai. Syaratnya menutup aurat. Berarti boleh semaya. Memang tak boleh kata untuk ingat bawa jubah ustaz, tak boleh semaya dah. Memang kita ni ahli jubah semua. Ada jubah baru semaya, tak ada jubah minta maaf lah. Contohnya duduk di rumah lah. Contoh gitu. Tidak wajib lagu tu. Sebab apa? Sebab yang penting menutup aurat. Jadi itu syarat sah yang ketiga untuk orang sakit. Yang keempat, menghadap kiblat. Hak ni menarik juga ni, menghadap kiblat. Syarat sah semaya kita kena menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni ada 2 je. Sama ada yang pertama kita menghadap secara yakin, maknanya Kaabah duduk depan mata, mana bolehlah menghadap Kaabah.
Contoh kita duduk di Lunde ni, agak-agak hamba tak ada orang nampak Kaabah. Kan ada orang contohnya Tok Wali ke nampak Kaabah. Ada lah, agak-agak tak ada lah. Hamba rasa tak ada orang nampak Kaabah. Jadi apa yang kita buat? Kita buat secara anggaran. Dipanggil takdiri. Dalam fiqh dipanggil takdiri. Maknanya anggar. Maknanya kalau kita ikut kompas ataupun kiblat kita, Kaabah duduk setara ni, maka itu suatu anggaran. Maka itu kiblat bersifat anggaran. Maka itu dua jenis kiblat. Yang pertama kiblat hakiki, kalau kita nampak Kaabah. Yang kedua kiblat anggaran. Ibarat kata orang yang duduk dalam masjid haram, dia akan solat ngadap Kaabah. Orang yang duduk luar masjid haram, dia akan solat ngadap masjid haram. Orang yang duduk di luar daripada tanah haram, dia akan ngadap kepada tanah haram. Orang yang duduk di luar daripada Mekah, dia akan ngadap Mekah. Dengan makna anggaran itu ialah Kaabah. Sebab tak mampu untuk tengok Kaabah. Jadi gitulah kira-kiranya. Jadi itu dipanggil sebagai takdiri. Supaya juga takwim. Jabatan mufti kita ni ataupun jahit buat kalender falak tu untuk berapa lama dia buat? Sebulan, 2 bulan, setahun. Kata lagu mana dia kira setahun? Maka itu dipanggil sebagai takdiri. Hak sebut tadi anggaran. Benda dia guna kaedah-kaedah falak dia tu bi anggaran. Maka gitu dah juga Kaabah. Kita buat secara anggaran berdasarkan kompas dan sebagainya. Dan ini mudah sebab ada telefon, aplikasi telefon. Maka itu kita boleh buat secara anggaran. Zaman itu susah. Tak setahu hamba lah, setakat hamba tahu, bila mana nak buat masjid ataupun surau, mesti kita kena panggil unit falak dia ataupun jabatan mufti untuk ngesah mana kiblat ni ustaz, kok mana kiblat kita ni, alah naik ke, alah jatuh ke renyok sikit ke, contohnya sebab nak tahu kiblat kok mana. Lah ni mudah, ada kompas dan sebagainya. Mungkin ustaz hak mari tu pun pakai pecek telefon pecek telefon, pusing kok ni kiblat pakai yolong lagi tu. Mudah layak zaman lah ni. Adakah salah? Tidak menjadi masalah selagi mana benda tu ada asas dalam syariat. Baik, dalam konteks hospital, payah untuk kita menghadap kiblat. Katakanlah kita duduk dalam satu ward, kita duduk dalam kawasan kita tu, biasanya jaga satu kawasan tu satu katil. Biasanya standard satu kawasan tu 9 katil, 8 katil. Kalau bos dia molek 10 katil, 4 G susun dia. Mungkin ramai orang sakit kan. ICU pun 4 katil. Nak ambil rasa. Kalau di Kota Baru tu buat 10, 2 katil. Maknanya lebih pada 100 katil lah nak ayatnya. Jadi mungkin kalau kita nak ejah kedudukan kita untuk ikut kiblat dalam keadaan kita sakit dan tak boleh nak diri, sangat susah untuk kita menghadap kiblat. Maka rukhsah ataupun kemudahan untuk orang sakit dalam bab menghadap kiblat. Dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi kena menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat setepat mungkin, tak sah solat. Dengan makna kena hormat waktu, qada balik bila sihat. Itu mazhab kita. Maka kemudahan di sini, kalau najis tadi mazhab Maliki. Kalau dalam bab menghadap kiblat, rukhsah ataupun pendapat mazhab yang diambil ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dimaafkan kita lari sikit daripada kiblat. Bukan lari benar, lari sikit daripada kiblat dalam keadaan kita buat dah tapi tak mampu menghadap kiblat. Maka terpaksa lari sikit. Sebanyak mana dimaafkan? Sebanyak 90 darjah. Sebanyak 90 darjah. Katakanlah kiblat sebenar kau ni. Kau ni alah naik ke alah jatuh ni. Alah jatuh kau ni. Mana dimaafkan alik kanan ni, mana dia lari kiblat siapa alik kanan ambo ataupun alik kiri tuan-tuan, siapalah alik kiri ambo ataupun alik kanan tuan-tuan. Dalam range ataupun dalam julat tu dimaafkan. Maknanya sah semaya di sisi mazhab Hanafi untuk orang sakit, bukan orang segar, untuk orang sakit. Mana tak boleh kita mata lagi ustaz kata boleh 90 darjah kan. Rasa puas dia strict, rasa nak rayok sikit kiblat mana ni. Batal semaya. Sebab ni kemudahan untuk orang sakit dalam keadaan dia tidak mampu. Maka sekali lagi itu kemudahan untuk menghadap kiblat di sisi orang-orang sakit. Mana dimaafkan 90 darjah daripada kiblat yang sebenar. Dan yang kelima, hak ni hak menarik sekali. Yang kelima, mungkin kita pernah buat dan mungkin kita tak pernah buat. Tapi hak ni jelas, hak ni boleh buat. Iaitu masuk waktu solat. Syarat sah semaya mesti masuk waktu solat. Yakni kita yakin masuk waktu solat. Tak boleh katakanlah kita semaya
masuk dah waktu semaya tapi kita tak yakin. Ni secara umum lah, bukan orang sakit lagi, secara umum. Katakanlah Isya masuk, baru masuk ada kan 82 minit gitu. Kita pun semaya pukul 8 suku. Dalam keadaan tak yakin, Tok Bilal tak bel tadi. Masuk ke dak semaya, masuk ke dak Isya, masuk ke dak Isya. Tak apalah, pakai gitu pun jadilah. Contohnya tak jadilah masalah dia. Nak pakai gitu je tak jadi. Sebab apa? Sebab kita tidak yakin masuk waktu solat. Begitu juga katakanlah Isya masuk 82 minit tapi kita solat pukul 8. Solat pukul 8 dengan yakin. Kita yakin masuk dah ni pukul 8 ni. Padahal masuk pukul 8 2 minit. Katakanlah ada orang mari betul kita, maka kita kena semaya balik lah. Sebab kita semaya tadi tak masuk waktu lagi. Tapi katakanlah orang tak tahu dan tak ada orang tahu berkenaan dengan benda tu, kira-kiranya benda tu dimaafkan. Sebab apa? Sebab kita solat dalam keadaan kita tak tahu. Dan mana ayat situ yakin. Mana kita yakin masuk waktu semaya walaupun tak masuk lagi. Tapi poinnya ialah yakin masuk waktu solat untuk kita sah semaya kita. Maka untuk orang sakit, kemudahan untuk orang sakit, bila masuk waktu solat dibolehkan untuk orang sakit, mana orang ada darurah lah ni, orang ada keperluan untuk melakukan jamak. Untuk melakukan jamak. Tapi bukan jamak qasar. Dia panggil jamak apa? Jamak tamam. Ataupun kalau ikut slang Kelantan, tameh. Ada kurang serupa lah tu. Jamak tamam ataupun jamak tameh. Boleh untuk orang sakit, tak ada masalah. Dia jamak ni dia ada 3 jenis jamak. Yang pertama jamak qasar. Itu hanya untuk orang musafir sahaja. Selain daripada musafir tak ada qasar. Sebagaimana firman Allah Taala, wa in darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Bila mana kamu jali atas muka bumi, maka tak salah untuk kamu qasarkan semaya. Untuk orang jali sajalah. Tapi kalau orang yang tidak musafir, tak ada jamak qasar. Hak adanya 2 jenis jamak lagi. Yang pertama jamak tamam, yang kedua jamak suri. Jamak suri. Jamak suri ni yang mengaji dulu dengan Maulana Husin daripada Sahih Bukhari. Lebih kurang 10 tahun lepas lah, lebih kurang, di Masjid Muhammadi tu. Jadi dalam Sahih Bukhari, ayat dah Sahih Bukhari, dia ada satu jenis jamak dipanggil sebagai jamak suri. Jamak suri ni ialah kita menggabungkan dua solat. Tapi 2 solat tu dia nampak serupa jamak, tapi sebenarnya tak jamak. Gitu. Maka jamak suri dia panggil. Pergilah supaya kita nampak benda wanita. Kita gamak ke surah wanita tu. Apa tahi lembu contohnya. Nampak serupa surah, jadi nampak serupa. Itu suri, makna gambaran. Ai surah, makna gambaran. Maknanya nampak serupa jamak tapi tak jamak. Lagu mana benda tu berlaku? Ni kita bincang ni. Ni syarat terakhir ni, syarat yang kelima. Jadi untuk orang sakit ada 2 jenis jamak yang boleh buat. Yang pertama jamak tamam, yang kedua jamak suri. Lagu mana jamak tamam? Ma'ruf dan maklum. Kita tahu dah. Zuhur dengan asar dalam waktu zuhur dipanggil jamak takdim. Zuhur dengan asar dalam waktu asar dipanggil jamak takhir. Maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib dipanggil jamak takdim. Jamak maghrib dengan isyak dalam waktu isyak dipanggil jamak takhir. Maka ni jamak tamam. Maknanya jamak yang kita tidak pendekkan. Maknanya zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dalam konteks orang sakit kita boleh pilih. Hak cadang yang mudahnya awal waktu lah. Ber zuhur, semaya zuhur, terus sekali dengan asar. Masuk maghrib, solat maghrib, terus sekali dengan isya secara tamam. Maka itu jamak tamam. Jamak suri lagu mana? Jamak suri, kita solat di hujung waktu solat yang pertama, maka dia akan jadi suri. Solat jamak di hujung waktu solat yang pertama. Katakanlah asar masuk pukul 4.20, kita pun semaya zuhur pukul 4 suku. Dah lalu 4.10 lah contohnya. Semaya zuhur pukul 4.10. Semaya bos dia molek habis zuhur, Tok Bilal biasa masuk asar pukul 4.20. Kita terus sambung dengan solat asar. Dia nampak gambar serupa jamak, tapi sebenarnya bukan jamak. Maka itu dipanggil jamak suri. Maknanya kita jamak dalam keadaan kita menggabungkan 2 waktu solat. Mana zuhur hujung waktu zuhur, asar di awal waktu asar. Kalau maghrib juga, solat fardu maghrib di hujung waktu maghrib, solat fardu isyak di awal waktu isyak.
itu dipanggil jamak suri. Mana dia kita semaya dalam sempadan masing-masing tapi dekat-dekat. Maka nampak supaya jamak tapi sebenarnya tidak jamak. Maka itu jamak suri. Dan benda tu kita guna ataupun boleh diamalkan dalam konteks darurah. Bukan dalam konteks biasa. Maka sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis sama ada Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi dan lain-lain, ada sebahagian daripada hadis ulama tidak beramal dengannya. Hadis itu diakui tapi ulama tak istimbat hukum. Maknanya tak beramal lah kalau bahasa mudahnya. Contoh dalam Sunan Tirmizi ada jamak suri. Yang kedua berkenaan dengan orang minum arak, syarb. Mana orang minum arak. Seingat hamba lah. Orang minum arak dalam Sunan Tirmizi ada sebut kalau minum kali pertama disebat, kali kedua, kali ketiga ke kali keempat dihukum bunuh. Maknanya ada hadis gitu tapi tidak diamalkan. Jadi poin yang mana ayatnya ialah ada hadis tetapi tidak dikeluarkan hukum. Maknanya tidak beramal dengannya. Apa tak beramal? Maknanya ada sebab lah. Ada sebab-sebab yang digunakan oleh para ulama. Adapun dalam jamak suri ini digunakan dalam konteks darurah ataupun keperluan tadi macam kita bincang. Baik, jadi itu 5 syarat dan kira 5 kemudahan untuk orang sakit. Baik, sebelum kita tutup pada malam ni, yang masuk sikit isu berkenaan dengan hak berlaku di hospital. Contohnya hak kita sebut awal tadi, pesakit pakai beg kecing. Contohnya pakai beg kecing. Nak semaya lagu mana pakai beg kecing? Nama kita beg sepuh awal tadi. Tak boleh semaya lah, ustaz qada lah sebab pakai beg kecing. Tunggu kita buat beg kecing, boleh semaya lah. Tak lagu mana katakanlah kalau balik tu pakai balik dengan beg kecing juga. Nak semaya lagu mana? Adakah pakai tak semaya? Contohnya. Maka cara untuk solat dalam keadaan kita pakai beg kecing, bukan kita lah, kita tak jauh orang yang pakai beg kecing tu, ialah dikiaskan ataupun dianalogikan dengan orang yang kecing tak lawah. Ibarat orang yang kecing tak lawah ataupun dipanggil salasil baul ataupun daimul hadath. Maknanya dia kecing tak lawah, jadi titik semua air kecing. Nak buat lagu mana? Mungkin sebahagian daripada sini tahulah cara nak buat lagu mana. Supaya juga hak pakai beg kecing tu. Jadi kaedahnya ialah bila mana masuk waktu solat baru kita cuci. Maknanya kalau ada air kecing dalam itu, buang air kecing. Lap tempat-tempat hak belengah, lap tempat-tempat hak nitik, jangan bocor, tutup balik beg kecing, cuci tempat hak mana sekitar tu hak kena cuci, ambil air semaya, segera menunaikan solat. Tu cara dia. Dan boleh jamak tamam ataupun jamak suri yang kita bincang tadi. Itu keadaan dia. Supalah dengan beg tahid pun. Mana beg najis kat perut tu, supa juga kalau boleh buat. Maknanya siapa masuk waktu solat kosong. Lepas kosong tu cuci, ambil air semaya, terus semaya dan boleh solat secara jamak. Maknanya dikiaskan kepada salasil baul ataupun orang hak kecing tak lawah tadi. Dia supalah mana keadaan ni untuk kalau perempuan kat darah istihadah. Contohnya tu beg darah tak berhenti. Supa juga keadaan dia. Orang kecing tak lawah, orang hak pakai beg kecing, orang hak pakai beg najis perut, orang hak pakai tiup di dada ataupun tiup perut, supa keadaan dia. Maknanya masuk waktu semaya, kosong, cuci, ambil air semaya dan solat secara jamak. Baik. Katakanlah tak boleh nak kosong. Benda ni berlaku pada beg stoma ataupun beg yang duduk perut tu. Tak boleh nak kosong sebab payah nak buai tu. Sebab tiap-tiap kali buai kena ganti hak baru. Mahal juga beg tu contohnya. Maka apa yang boleh kita buat? Disebabkan kita tak boleh nak kosong beg ataupun contohnya butai beg kecing tu lekat. Tak boleh nak buka contohnya, lekat situ. Air kecing penuh tapi tak boleh nak buka contohnya. Nak senjuh ke atas tu nepik lah. Mula dia sambung dengan kemaluan. Maka dalam keadaan itu dengan syarat najis tak ada luar dan tidak bocor dan tidak belengah, maknanya tidak meleleh di luar, maka boleh kita solat walaupun dalam keadaan beg kecing penuh air kecing ataupun dalam keadaan beg najis penuh dengan tahid, tak ada masalah, dimaafkan. Sama ada pendapat kata tidak menanggung najis ataupun ada pendapat kata menanggung najis tapi dimaafkan. Apa dimaafkan? Sebab dalam keadaan kita sakit dan benda tu tak boleh nak dikosongkan. Tapi kita sebut dah tadi, syaratnya tak bocor, tak meleleh luar dan tidak kotor alik luar. Dia duduk dalam saja, dia tertutup. Maka benda tu dimaafkan.
Wallahu alam. Ada persoalan ke? Kalau ada persoalan ataupun perbincangan, kalau ada. Tanya satu soalan Ustaz. Ya, Ji. Jika nyanyuk wajib ke tak wajib solat? Kalau nyanyuk wajib ke tak wajib solat? Kalau kita kembali kepada kaedah syarat wajib solat aqil, maknanya berakal. Salah satu daripada syarat wajib ni syarat sah dia bicara tadi. Maka ketika dia tak nyanyuk wajib semaya. Ketika dia nyanyuk tak wajib semaya. Kita jawab yang mudahnya gitu. Maknanya bila mana ada akal, ada syarat wajib, maka kena semayalah pada ketika tu. Maka ketika tak ada akal, ketika nyanyuk dan seumpamanya, maka hilanglah kewajipan semaya pada ketika tu, sebab dia sudah tidak berakal. Cuma daripada soalan itu hamba tarik sikit kepada perbincangan yang lain. Katakanlah orang yang kena tidur, contohnya COVID dan sebagainya, kena masuk tiup kat mulut tu, adakah dia kena qada semaya lepas daripada dia khabar daripada tidur dia tu? Maka pendapat ulama fiqh bergantung kepada tempoh dia ditidurkan. Kalau dia kena tidur 3 hari dan ke bawah, 3 hari dan ke bawah, maka wajib dia qada balik 5 waktu, berarti 15 waktulah kalau 3 hari. Tapi kalau lebih 3 hari dia ditidurkan atau dia tak khabar, maka ma'fu, dimaafkan, tak perlu untuk dia qada balik kalau lebih pada 3 hari. Itu contoh extension daripada soalan tadi lah. Tapi dalam konteks soalan itu bergantung pada keadaan dia. Dia nyanyuk tak wajib semaya. Apa tak wajib? Sebab dia tidak berakal, hilang syarat wajib. Maka ketika dia ingat balik, kena semaya. Apa kena semaya? Sebab dia berakal, maka cukup syarat untuk dia semaya. Ya. Masa nyanyuk tu kena qada ke tidak? Maka kembali kepada keadaan tadi. Antara mungkin ada banyak pendapat berkenaan dengan bab tu, tapi salah satunya seperti Amos sebut tadi, berapa lama tempoh dia nyanyuk tu? Adakah lebih 3 hari ataupun kurang daripada 3 hari? Antaranya lah, boleh kias kepada keadaan tu. Sebab keadaan tu keadaan yang tidak berakal. Gitu juga sebagai sebelum kita tutup pada malam ni, gitu juga dia ada benda hak nampak macam sama, tapi dia tidak sama dari segi terbitan hukumnya. Contohnya orang hak tidur dengan orang hak tidur, dia tak serupa. Orang hak tidur sepanjang hari pada bulan Ramadan, dia tidur, memang dia punya tubuh dia tu memang timing dia comel. Masuk subuh tidur, bengori bangun, comel. Maknanya makan, dia mana dia ikut waktu makan. Contohnya sah ke tak puasa dia? Puasa dia sah walaupun dia tidur sepanjang hari. Hukumnya makruh dan dia kena qada balik semaya hak dia tinggal tadi. Tapi katakanlah dia tidur ataupun ditidurkan sepanjang hari, daripada subuh sampai ke maghrib ataupun isyak baru dia bangun balik, sah ke tak semaya dia? Tak sah ke tak semaya? Sah ke tak puasa dia? Tak sah puasa, kena qada balik puasa walaupun lebih kurang tu. Sah tu tidur, sah tu tidur, ada sadu je dalam bahasa Kelantan kan. Tapi hukum jadi lain. Kalau dari segi tidur tak wajib qada, cuma makruh. Kalau tidur sepanjang hari tanpa bangun sikit pun, maka tak sah puasa dia, kena qada balik di kemudian hari. Gitu juga contoh peristiwa yang kedua, dekat-dekat tapi tak serupa, ialah air liur dengan hingu. Air liur dengan hingu. Katakanlah kalau kita puasa, kita kupu air liur dalam mulut, tak ada kerja kali tak. Mana puas tak ada benda nak buat, kupu air liur dalam mulut sampai pukul 6.59. Nak contohnya maghrib pukul 7.09, 6.59 guk ditelik air liur dia, hok duk dalam mulut dia tu. Sah ke tak puasa dia? Sah. Tapi katakanlah ada kohok atau pada hingu yang masuk dalam sempadan mulut dia, ataupun kalau perubatan dia panggil oropharynx ataupun oral cavity, makna bahagian mulut, rongga mulut, jauh kata orang tajwid. Maknanya bahagian mulut ni duduk depan, duduk dalam tu, dia pun telan hingu dia ataupun telan kohok dia, batal ke tak puasa? Batal puasa, sebab dia melibatkan hingu dan kohok. Maka sebab tu kadang-kadang kita nampak macam serupa, tapi dia tak serupa. Dia bergantung kepada tepat tu. Dan antara rujuk kes hak amal ambil pukul siang kepada tuan-tuan berkenaan dengan tidur dengan kohok air liur tadi daripada fatwa mufti wilayah kita lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, dia boleh cek balik, disertakan sekali dengan rujuk kes sekali. Mana hak amal nak bagi tahu bahawa yang pertama sekali,
dia mari dengan ilmu. Bila mana kita tak tahu sesuatu benda, kita ngaji, kita kaji, kita faham, kita beramal, dia kata sebar insya-Allah. So, yang kedua, walaupun ada setengah benda dia nampak macam serupa, tapi dia sebenarnya tidak sama. Dia bergantung kepada keadaan benda tu. Jadi insya-Allah putus sini pada malam ni. Hamba minta maaf kalau makan masa banyak dan perkongsian agak straightforward sikit. Sebab kita bincang berkenaan dengan solat orang sakit insya-Allah. Jadi harapannya dengan sikit perkongsian pada malam ni boleh kita beramal dan boleh sebar-sebarkan. Nanti hamba bagi PDF lah. Hamba bagi PDF daripada JAKIM kepada AJK berkenaan dengan ibadat dan solat ketika sakit. Dia tebal dalam 50 muka surat. Hamba sebut ni hak peringkah lah. Tapi hak komplit 50 tu tambah forward insya-Allah. Jadi meminta maaf salah silap mana-mana, mudah-mudahan boleh manfaat sikit sebanyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.